Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai banyaknya nikmat Allah curahkan kepada kita, tak mampu kita hitung. Hari ini saja pun dah tak mampu nak hitung, apatah lagi yang hari-hari lain. Ya. Daripada kita lahir hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Ya, syukur betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, abang. Abang, bersyukur kita. Jadi nikmat yang paling besar, nikmat apa? Hidup. Hidup kita ni adalah menunjukkan bahawa Allah yang Maha hidup. Kita ni hanya menumpang hidup. Menumpang hidup. Hidup yang sebenar menunjukkan Allah yang Maha hidup. Jadi membuktikan, menyatakan Allah yang Maha hidup, maka dijadikan kehidupan semua ni tadi. Jadi kehidupan semua ini menunjukkan Allah yang Maha hidup. Jadi Allah yang tahu menyusun semua di langit, makhluk dia, di bumi, seisi-isinya semua Allah yang tahu mengatur. Semua di bawah kerajaan, pengaturan, pentadbiran Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Jadi di sini kita nak faham betul-betul. Jangan ada merasa kedirian kita. Kalau ada rasa kedirian kita, nanti kita rasa nak memiliki, kita dah salah. Jadi kita hanya milik Allah, bukan kita memiliki. Kita ni milik Allah. Betul tak? Milik Allah. Kita ni milik Allah, jadi apa pun semua Allah yang perbuat pada diri kita. Tapi kalau kita tak duduk di situ, kita rasa macam kita buat, nanti bila tak kena kita memprotes. Kita salahkan yang ni, salahkan siapa-siapa. Kalau yang baik kita diam. Tapi bila kita betul-betul tahu ni milik Allah, baik ke tak baik, kita tetap rasakan tu semua aturan sistem pentadbiran Allah yang tahu nak mentadbir. Yang baik kita jadikan untuk kita, tak baik ke qada dan qadar dia, qada baik, qada tak baik, tetap kita boleh terima. Tapi kalau kita rasa memiliki, kita tak boleh nak terima nanti. Betul tak bang? Kita akan berbalah, memprotes. Kita nak kita punya kemauan tu mesti tercapai. Padahal Allah menginginkan lain, yang terbaik lagi. Kita rasa macam kita boleh memilih yang terbaik. Jadi jangan sampai kita merasa keakuan di diri kita. Perjaga betul-betul. Jangan kita sulitkan kehidupan kita. Semana sulitnya kehidupan kita ni? Kita merasa ada keakuan diri, kita dah sulit yang keadaan hidup kita. Padahal kita dah tahu dah, la ilaha il, tak ada. Kita ni tak ada. Bila kita rasa ada je, maka kita dah mempersulitkan kehidupan kita. Bukan kata kamu anak-anak Abah. Abah bersama. Kalau Abah rasa macam ada kedirian Abah pun, Abah dah sulitkan hidup Abah. Datang nanti gini, datang nanti tekanan ni, datang. Sebab dia ajak berbalah benda-benda yang lah. Tapi bila kita dengan Allah, ada berbalah tak? Tak ada. Kita rasa tenang tak? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Maknanya dia kembali kepada Allah. Allah akan panggil jiwa yang tenang. Mutmainnah, jiwa yang apa bang? Jiwa yang tenang. Jadi kalau kita nak tenang, kita selalu dengan Allah, tanpa ada merasa kedirian. Tenanglah kita. Itu ya cara dia. Allah nak kita. Allah sayang tak kita? Sayang tak? Sangat sayang. Dia jadikan kita pun kehidupan ni demi kasih rasa asyik dia, kasih sayang dia, maka dia jadikan.
kehidupan ni. Nak nunjukkan sebenarnya Allah tu yang ada dalam kehidupan tu, bukan banyak. Kita faham konsep ni, maka kita akan beruntung. Beruntung macam mana? Kita mendapat kemenangan. Apa yang hala tuju sebenarnya yang Allah hendak kita jadi ni, kita tahu hala tuju sebenar. Kita menjadi abdi. Kita menjadi abdi, iaitu hamba Allah yang benar. Hamba ni ikut apa yang Tuhan dia suruh, kita ikut tanpa kita memprotes. Dalaman ke luaran kita tak ada protes. Ya? Tak boleh lah. Tuh. Sebab kalau kita buat orang jadi hamba kita, maknanya kita dah menzalimi. Yang boleh berhak jadikan hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Ya? Sebab siapa yang bagi kita hidup? Siapa bagi kita makan, minum, pendengaran, penglihatan? Siapa bang? Abang? Semuanya Allah bagi. Mampu tak kita nak hitung? Jadi kita kena jadi hamba Allah lah. Jangan hamba orang lain kita jadikan hamba. Tapi kalau kita nak jadikan orang lain hamba, tapi tidak bolehlah kita menekan dia, membebankan dia. Sukati kita nak buat macam mana dengan dia. Sebab kita kurang sempurna. Yang maha sempurna siapa? Allah. Jadi kita jadikan betul-betul diri kita sebagai hamba dulu. Bila hamba ni kita taat perintah Allah, taat perintah Rasul. Dalam kehidupan kita tu kita taat. 24 jam kita latih. Bukan kamu saja, maknanya abah sendiri pun kena buat bersungguh-sungguh juga. Kalau abah tersilap pun abah akan kena menanggung sendiri. Kalau abah ada rasa kedirian. Jadi kita olahkan lagi diri kita supaya jadi bertambah baik, bertambah bagus akhlak kita. Sebab kita tak sempurna. Maka itu kita duduk dengan maha sempurna Allah akan mendidik akhlak kita. Mana ada kita boleh tambah jadi kita ni terus-terus jadi baik. Kita kena ubah. Makin lama makin baik. Cuba. Kita banyak silap lagi. Terlalu banyak silap. Jadi kita perbaiki lagi. Apa Ipan? Tu kau. Itu tadi. Maknanya kalau bagaimanapun kita kena benar-benar mohon pada Allah supaya diri kita ini disingkirkan, maknanya dengan tangan kekuasaan Allah. Kita mohon betul-betul, ya Allah, janganlah ada lagi kedirianku, ya Allah. Sebab Engkau dah perlihatkan kepadaku, ya Allah. Engkau dah beri kefahaman. Itu kalau ada kedirian kami, ya Allah, mana hidup kami akan tercela dan hina, ya Allah. Engkau dah beri kefahaman kepada kami bahawa itulah dinamakan tadi azab. Itu yang dinamakan tadi malapetaka yang sebenar-benar. Maka ya Allah, tolonglah ya Allah. Bila Engkau dah perlihat, Engkau dah selamatkan aku, ya Allah. Engkau dah selamatkan kami, ya Allah. Minta ya Allah, jangan lagi Engkau adakan rasa lagi kedirian. Di samping tu kita mencari jalan. Mohon pada Allah, bagikan kita jalan-jalan macam mana yang siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah Engkau bagi jalan yang kepada rasul-rasul, para nabi, para wali Allah, orang soleh, orang siddiq, kan? Jadi kami nak jalan macam tu, ya Allah. Dan kukuhkan kami, ya Allah, supaya kami dapat terus duduk dalam perjalanan yang Kau bagi tu, ya Allah. Tak ada jalan lain, ya Allah. Tu kita berharap betul-betul, supaya kita tidak sekali-kali masuk lagi kepada jalan yang tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang yang telah Allah Ta'ala maknanya tidak terima, ataupun jalan yang tersesat. Apa jalan orang tersesat? Menjadi keakuan diri. Dia rasa macam, aku yang buat ni, aku yang ni, aku beramal ni, aku yang ni, aku itu sebenarnya itu adalah jalan yang salah, jalan yang bukannya diterima oleh Allah. Jalan tu jalan yang tersesat lah. Tersesat ni maknanya tak dengan Allah lah.
tak diredai oleh Allah. Kita na'udzubillah. Hari-hari kita mohon tu, kita kena lakonkan di luar solat. Dalam solat kita dah berikrar, maknanya dah mengucapkan tu, dan kita kena buat sungguh-sungguh di luar solat. Ini yang kebanyakan yang jadi dalam kehidupan kita ni. Kita membaca Al-Fatihah hari-hari berbelas-belas kali, berpuluh kali. Dalam solat kita dah di hadapan Allah kita. Tetapi kita tak di luar solat, apabila habis solat kita tidak mempraktiskan dia. Kita tak memegang pada janji-janji yang kita tadi. Terutama lihat kita tengok, kita kata apa dalam kita punya solat tadi. Ihdinas siratal, kita minta jalan yang benar. Kemudian dah minta jalan benar, Allah Ta'ala ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tahu dah jalan nabi-nabi, para rasul. Betul, ghairil maghdub tu kita faham dah, jalan orang yang pengakuan diri tadi, Yahudi, Nasrani buat pengakuan diri dia. Fir'aun apa termasuklah tu. Jadi kita tahu dah, tapi bila habis saja solat, kita terus mengikuti sistem-sistem Yahudi, sistem-sistem Nasrani. Apa sebenarnya kita punya solat tadi tu? Tak berhasil. Nampak sangat solat kita tu masih lalai lagi. Lalai azab lah. Kan Allah dah bagi tahu, neraka wail azab orang yang solat artinya lah lalai. Bukan Allah tak bagi solat, tapi Allah tak mau. Lalai itu bukan dalam solat, di luar solat pun kamu tak memperhatikan, itu termasuk lalai juga. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Tak nak jalan orang Yahudi, Nasrani, orang sesat tu. Tahu. Tapi kita masih mengamalkan riba, mengamalkan itu sistem-sistem Yahudi semua. Diajakkan kita supaya bersama dengan mereka. Masuk ke lubang biawak, dia bawanya kita sesat. Tapi masih lagi kita iakan, macam-macam lagi. Benda ni bukan baru berlaku, sejak merdeka lagi kita dah ditarik pelan-pelan masuk ke ikut perjalanan Yahudi, sistem dia. Kita dah duduk dalam bekas akuarium dia dah lama sangat. Macam mana kita nak ada kekuatan? Jadi kita kena keluar lah. Kalau kita biarkan diri kita lama-lama dalam tu, memang sampai anak cucu cicit kita sampai bila pun mewarisi duduk dalam sistem Yahudi tu tadi. Kita rasa aman lah ni. Yalah aman, tapi di sisi Allah tadi, kita kan apa-apa Allah Ta'ala dan Rasul dulu. Kalau Allah dan Rasul reda, baru kita. Sekarang Allah sendiri pun dah tak reda cara kau. Allah tak izinkan kita riba, tak izinkan ikut Yahudi dan Nasrani. Allah Ta'ala kata, dia akan bawa kamu ke arah kesesatan. Dia akan bawa kamu teruk, bawa ke lubang biawak. Kamu akan terikat, nanti kamu tak boleh nak patah balik, nanti susah. Sebab dia ajak diri dia dah tahu tempat dia tu tadi, azab. Dia ajak kita sama-sama duduk tempat tu. Jadi Allah peringatkan kita, Allah sayang kita. Jadi macam mana kita nak olahkan? Pasal benda ni dah terlalu lama kita biarkan. Macam mana kita nak proses balik? Jadi mintalah kita kena betul-betul ada kekuatan lah, minta pada Allah. Pasal nanti bila kita dah keluar nanti daripada akuarium Yahudi, sistem dia, bila kita keluar baru kita nampak selama ni hari teruk aku lah, ya Allah. Kalau Engkau tak keluarkan aku, tak selamatkan aku, ya Allah, aku tak sedar, ya Allah, aku dah terkena jerat dia, sihir dia, mainan tipu daya Yahudi ni. Dia punya guru Dajjal, dia punya guru tadi Ya'juj Ma'juj, dia punya guru tadi Iblis. Kita dah terikut. Ya. Alhamdulillah. Jadi sudahlah tu. Kita menyesal kemudian sedar, keluarlah dengan rela. Sebab ini dunia hanya seperti sebutir pasir lah Allah. Sejak Allah ciptakan, Allah kata, Allah pandang bumi tak lebih daripada sebutir pasir di tepi pantai. Punya gitu Allah Ta'ala nak bagi ingat kita. Walal akhiratu khairun laka min. Akhirat tu Allah Ta'ala tu lebih baik daripada apa pun yang ada pada sekarang. Jangan sampai nanti kita dah sakaratul maut baru menyesal, baru dah nampak
Sekarang ni Allah perlihatkan kita buat dia ya ikutkan hawa nafsu kita gitu. Sudahlah tu. Sudah. Bilanya kita nak betul-betul dengan Allah? Kita ni bila bertanya, bila nak betul-betul dengan Allah? Nak tunggu apa? Buat sesuatu nak ungkit balasan ni. Bila tu semua akhlak buruk di hadapan Allah. Kita tak nilai Allah Ta'ala punya kasih sayang pada kita. Kalau kita nilai kasih sayang Allah pada kita, kita malu nak minta yang lain lah. Tak dapat pun tak apa, kita tak marah. Sebab kasih sayang Allah tu, rahmat Allah tu terlalu tinggi lah. Dia pelihara kita, dia bagi kita macam-macam tanpa kita minta. Dia tahu nak urus diri kita, dia sayang kita. Takut kita nak pandai-pandai nak minta. Takut tu. Yang kita mohon adalah maaf, minta maaf kita mohon. Kita banyak sesilap. Bukan kita banyak minta nak selesaikan masalah. Tak ada. Kita akan jadi, kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita akan jadi manusia yang tahu nilai diri kita. Iaitu Allah ni terlalu banyak kasih sayang pada kita. Malulah nak minta pada Allah. Nabi Ayub tu, dia kena ujian tu berpuluh tahun kan. Isteri dia kata, abang kan Nabi. Isteri dia kata, mohonlah abang. Malu abang nak minta pada Allah. 30 tahun 20 tahun lebih dia bagi nikmat. Ini baru 15 tahun dia bagi uji kita nak minta. Macam tu sekali Nabi-Nabi punya nilai. Dia kira 25 tahun Allah bagi nikmat kat dia berbagai-bagai. Ini baru dia kena 15 tahun ujian dia nak. Kita tidak. Bila kena sakit gigi sikit, sakit ni, kita dah cepat dah nak hilangkan ya Allah. Padahal sakit dan dibagi tu supaya kita ingat kat dia. Kalau tidak, kalau tak sakit, kita ni ke sana, ke sini. Kita selagi ada sehat, selagi dia bagi sikit tu supaya kita, sikit bukan dia bagi, untuk kita jangan sampai terus hanyut dalam kenikmatan yang dibagi tu. Kita hanyut pula. Kita jadi kufur ni. Iya, manusia ni kalau dibagi nikmat sedikit lah Allah Ta'ala kata yang boleh lah berterima kasih. Tapi banyak yang gagal Allah Ta'ala kata. Ini bukan saya cakap, Allah beritahu. Allah ciptakan manusia, dia tahulah apa yang Allah Ta'ala cakap tu betul. Jadi kita ni jangan jadi begitu. Bila Allah dah tegur kita, Allah dah bagi tahu macam-macam. Dia hantarnya Nabi, dia hantar wali Allah, dia hantar ulama'-ulama', dia hantar macam-macam tanda dia, ufuk-ufuk, tanda di bumi, dalam diri kamu dia bagi tanda. Macam-macam 24 jam dia bagi tanda supaya kembali kepada aku. Kembali kepada aku. Jangan kau duduk dengan kedirian kau. Nanti hanyut kau. Dah lama sangat kau duduk dengan kedirian hawa nafsu kau. Hanyut kau. Jangan sampai nanti susah kau nak patah balik. Datang petunjuk kau tak faham nanti. Allah tegur macam-macam hantar orang. Engkau buat dek je. Nantilah, tunggulah. Kau berbalah-balah dengan orang yang bagi nasihat dengan kau. Engkau ajak berdebat orang yang bagi nasihat dengan kau. Kau rasa engkau lebih. Itu yang berlaku nanti kalau dibiarkan. Ini masyarakat kita. Kita tengok sendiri. Betapa sedihnya. Bila Allah Ta'ala hantarkan tadi ujian COVID ni tadi. Kan? Baru. Banyak yang duduk di rumah. Banyak muhasabah diri. Itu kalau yang sedarlah, kena sedarlah betul. Jangan lagi kita nak fikir nanti ini boleh selesai COVID ni, nanti kita boleh Allah tu dah memang sayang kita, dia tak mau lagi. Kalau dia buangkan COVID ni nanti, ataupun ke depan kita ni makin Allah Ta'ala bagi ujian supaya Allah sayangkan kita, supaya kita tak ada patah balik nanti dalam keadaan yang dulunya, maknanya sebelum COVID ni. Ya Allah, kita tengok dengan kelab malam, dengan pesta ni, dengan keadaan dengan nak macam-macam lah, mak rempit, dengan masalah anak tak balik rumah lah, anak dara dia kena bawa orang lah, macam-macam kita dengar berita. Tak ada berita lain, berita menyakitkan hati sebelum COVID ni. Berita menyakitkan hati maknanya, dicabar-cabarnya apa kebesaran Allah, macam-macam. Takut. Jadi Allah hantar ni tadi senyap sikit. Kita baca surat khabar pun dah tak ada dah dengar. Tak banyak dengar cerita-cerita kumpul sana, rosakkan sana, apa merempit sana apa. Tak ada. Yang ada cerita pasal kematian yang Allah dah bagi tahu pada Nabi dia, pada tanda-tanda akan betul-betul sampai tanda kecil kiamat tu adalah maknanya manusia akan mati tu mudah kita tengok. Ramai-ramai.
Seperti ternakan bila kena penyakit macam mana? Ternakan kena penyakit, Nabi cakap. Nabi tak kata COVID tau, tapi Nabi maksudkan tu tepat. Itu maknanya dah masuk kiamat kiamat kecil. Manusia tu mudah merebak. Kejap kita mati. Meninggal ni. Ni macam ni lah. Allah hantar COVID ni salah satu tanda yang Nabi bagi tahu. Binatang tu kambing ke, ayam ke, kalau sakit kan, kita tak buang cepat yang mana tu kan, dia perebak-rebak mati, kejap mati, betul. Ayam tu dibetuk tanah mati. Ya, kita tak basmi cepat, semua mati, tak boleh. Semua dah diinggap cepat. Gitulah manusia ni gitu. Dia Allah Taala akan hantar yang macam tu. Tu bukan COVID tu berkuasa. Tapi memang Allah nak sempurnakan apa yang dia bagi tahu pada Nabi tu sampai kat kita tepat. Memang Allah akan buat. Kalau Allah nak hantar selain pada COVID pun boleh. Tapi inilah dia. Manusia yang namakan. Allah meletakkan kuman tu gitu. Kau letaklah nama apa pun. Tapi itu semua daripada Allah. Kau letak nama apa pun. Itu semua daripada Allah. Jadi kita kena fikirkan. Bagusnya Allah Ta'ala hantar tu tadi, bila kita sentiasa dengan Allah, kita akan nampak. Kita tak akan protes. Cantik susunan Allah. Ini tanda-tanda fasa kelima nak masuk kepada kiamat. Dan memula kiamat kecil. Jangan kita nak berseronok-seronok sangat, nak mengumpul-ngumpul harta banyak-banyak sangat. Bukan saya tak bagi. Sekadarnya. Lebihkan kepada akidah, lebihkan kepada mentauhidkan Allah. Sebab ni bila-bila kita akan boleh mati, Nabi kata. Ini maknanya bukan saya nak nakutkan. Nabi Muhammad SAW bagi tahu supaya kita bersedia. Kita dah sampai puncak yang ke fasa kelima, masuk kiamat kecil dah. Sebelum datang yang besar ni. Yang besar ni kita tak tahu. Yang kecil ni pun kita tak sanggup. Tanda dia dah cukup banyak. Bukan tanda lagi, dah memang dah jadi. Ni baru-baru 2-3 hari lepas kita dengar heboh tentera Islamik Taliban telah menguasai Afghanistan. Setelah 20 tahun mereka jadikan rakyat di boneka untuk dilantik juga orang Afghanistan tu sebagai menteri, tapi di bawah mereka punya tapi tak boleh lawan juga. Taliban ni betul-betul tentera yang Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi bagi tahu pada kita sampai betul. Daripada Khurasan. Kita bacalah banyak ustaz-ustaz cerita dalam YouTube pun, dalam kitab-kitab. Semua tu sahih dia orang cerita dengan ustaz-ustaz. Dia akan bangkit. Panji-panji hitam itu daripada timur. Khurasan pun termasuk timur. Kita pun timur juga. Kita daripada Bani Tamim. Dia daripada Khurasan yang Allah Ta'ala bagi tahu, Rasulullah bagi tahu. Dia tak pernah dikalahkan peperangan. Mana pernah kalah Taliban. Jadi dia arah timur. Jadi itu tanda yang lebih jelas lah. Nabi bagi tahu. Maknanya itu dah bermula. Maknanya era Imam Mahdi. Biasa dia tu pembantu Imam Mahdi di Khurasan ni. Dia orang punya semangat dia, ustaz tu kata, ya Allah, dia punya semangat dia pernah ikut tentera Taliban ni dulu. Semangat dia lain macam. Malam-malam dalam gua dia buat solat hajat, tahajud aja. Menangis-nangis, berzikir apa semua. La ilaha illallah. Dia punya keyakinan dengan Allah tu macam keyakinan para sahabat. Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Ali. Dia punya iman dia, Rasulullah kata. Bayangkan bom dia, memulakan dia lawan dengan Soviet. Negara besar. Tak tahan Soviet. Sebab apa? Bom tu datang, dia boleh kejar bom tu. Punya dia yakin. Sebab dia nampak apa? Dia nampak tu bekalan makanan. Allah tukarkan. Wa ma ramaita is ramaita. Dia nampak tu Allah hantar bekalan makanan, dia nampak. Padahal tu peluru pandu tu. Dia kejar-kejar betul, jatuh ke bawah, tak jadi meletup, jadi makanan. Dia ambil batu, dia masukkan dalam tank Soviet tu. Meletup, boom. Mana kau boleh hadap macam tu punya tentera? Tapi malam-malam dia dalam gua ke apa ke, dia dah biasa kan, dia memang lasak punya jenis. Memang ketaatan dia macam sahabat dengan Nabi. Nabi dah bagi tahu. Tu Khurasan. Khurasan ni dia masuk Pakistan, India, Afghanistan, apa lagi?
Turkistan, Tan dia kata. Tan tu termasuk Khurasan lah tu, timur. Dan kita ni timur ke timur sini. Itu Bani Tamim kita juga. Bani apa ni yang akan membantu juga. Aduh, panji-panji hitam juga. Jadi dua-dua kita bergabung nanti dengan dia nanti. Tapi nak bagi tahu tu bukan senang-senang nak jadi tentera Imam Mahdi, penolong Imam Mahdi tu. Mempunyai watak seperti watak sahabat Nabi. Yakinnya itu tinggi kepada Allah. Dan tak mau ni semua benda-benda yang maksiat ni, dia tak mau dia. Tu tadi. Dan semua dia orang siap siaga, tegap-tegap semua dengan latihan. Peperangan tak pernah kalah. Sentiasa berperang. Siapa lagi mujahidin? Apa ni? Taliban lah kan? Mana dia menang aja. Amerika habis, Soviet habis. Siapa lagi masuk? PBB negara 24 negara nak hentak dia, habis semua balik. Pada apa ada kekuatan dia? Dia tak dapat jumpa. Kekuatan dia adalah tahajud tengah malam. Dia betul-betul dia mohon pada Allah. Sebab Allah dah janjikan. Bila kita buat apa ni di keheningan malam, kita buat ibadah tambahan, Allah akan bagi maqam. Betul dia. Tu. Maknanya itu saya cakap tadi. Kalau kita ni sendiri tak buat macam tu, kita kata Imam Mahdi datang aku nak tolong. Jangan bunyi lah. Kau angan-angan itu. Mesti ada sifat-sifat yang begitu. Pertama, sifat para sahabat ni ketaatan kepada Allah dan Rasul terlalu tinggi. Tak mau riba ke benda bersekongkol dengan tak ada. Mana boleh. Tak layak kau nak jadi tentera apa ni Imam Mahdi tu. Tak. Penolong Imam Mahdi kau tak mampu jadi nanti. Kau jadi rakyat biasa je lah. Jangan melawan lah, dengar je lah arahan-arahan mereka tu, tentera-tentera Imam Mahdi. Itu pun dah cukup baik. Jangan kau jadi penentang, dia tebas kau. Dia tak kira. Kau tak mau ikut dia tebas lah. Ataupun dia bagi kau lari. Nasib kau baik lah. Dia tentera-tentera tu macam tu sifat dia. Tu. Dia bagi peluang lagi. Selama lain kau ikut Yahudi Nasrani lah. Sekarang aku dah takluk kau. Tentera Taliban tu dengan kalimah panji-panji la ilaha illallah, dia kata. Kau nak bertobat dia ikut kita orang, ataupun mati, ataupun kau pergi lari lah, menyelamatkan diri mana-mana. Tapi ingat, bila kami jumpa, kamu memberontak, kami akan bunuh. Kami bagi peluang ni. Asal kita hanya ikut Allah dan Rasul, iaitu Quran dan hadis betul-betul. Kalau kamu tak mengikut, mana kamu dah menentang Allah, bukan menentang kami. Kalau disuruh oleh Allah bunuh, kami bunuh kamu. Kami tak ada dosa. Sebab kamu sendiri tak nak ikut Quran dan hadis, Allah dan Rasul. Pecah tegasnya tu macam sahabat Nabi. Jadi kita dan mendapati berita baik lah ni. Maknanya Imam Mahdi tak lama lagi nak datang, sebab tentera dia dah bersiap dah tu. Dan begitu cepat dia dapat menaklukkan Afghanistan. 85% dia dah. Dan sampai Perdana Menteri dia yang baru ni pun dah, yang Amerika lantik ni semua dah bubar semua dah. Jadi kita tak lama lagi sampai kepada kita pula nanti. Jadi orang Yahudi dia ada strategi lain pula. Jadi yang ni pula dah bersiap strategi ni untuk lawan strategi yang halus-halus Yahudi ni. Halus-halus ni yang apa? Sebelum nanti bos dia turun, Imam Mahdi turun bos dia Dajjal. Waktu itu kemuncak peperangan tu tadi. Peperangan yang besar. Tu peperangan apa? Dipanggil yang paling terbesar kan? Mana dia bersiap. Mana benda ni tu saya cakap tadi, ni perkataan daripada Nabi, bukan saya menakut-nakutkan. Saya tak ada cerita. Saya daripada dulu pun cerita, sebenarnya saya dah rasakan benda ni. Saya menghadapi benda ni. Takut saya. Tapi ni dah terlalu sangat, dah sampai dah waktu dia dah. Saya kena cakap maknanya saya. Jangan lagi leka lagi. Persiapkan akidah betul-betul. Banyakkan, kuatkan tauhid. Biar mati dalam mentauhidkan Allah. Dan juga siapkan senjata-senjata apa yang ada pun. Allah suruh siap siaga untuk menjadi, niatkan menolong. Nak jadi tentera
Walaupun dia jauh macam mana, kita dah siapkan. Tak penting dia ada kat mana pun, yang penting kita siapkan. Kalau sekarang pun dah kita pun, alah nanti depan ni hilang lah ni, nanti kita boleh pergi melancong lagi. Habis. Kalau ada sifat macam tu lagi sekarang ni, makna itu kau dah terhayal lah. Kau tengah berhayal lah tu. Bukan aku nak menakutkan kau. Ini tu baca hadis tentang pengakhir zaman. Yang kau rasakan lagi nanti akan boleh ikut hawa nafsu kau ikut jejak langkah Yahudi, boleh sana boleh ke sini. Jangan. Sekarang masanya untuk kembali kepada Allah. Seolah-olah kita bila-bila nyawa kita nak dicabut Allah. Pintu kita harapan-harapan yang dulu-dulu tu, harapan yang kita ke dunia tu, stopkan sikit lah. Maknanya bukan stop sikit, kita kena banyakkan kepada sebelum menyesal nanti. Ini Allah bagi peluang kat kita. Bukan Allah nak Allah jadikan aku di penghujung zaman macam ni, aku kena macam ni. Jangan salahkan. Sebenarnya Allah nak bagi kita dengan dia sebenarnya. Jangan memprotes. Kita kena, bila dah sampai waktu kita menghadapi era kiamat kecil, dah sampai pada kita ni, kita nak kena lawan kerana Allah. Jangan kita rasa kita nak senang-senang. Jangan. Ini yang jadi masalah ni sekarang. Kita dah terbiasa sejak merdeka, kita dah ikut duduk dalam akuarium Yahudi, makanan-makanan dia, apa sistem dia, kan? Apa hidupan dia. Kita nak keluar tu bukan senang. Tapi iyalah, macam mana pun susah ke senang ke payah, keluarlah. Dah sekarang ni dah tak ada masa. Dunia ni seperti sebutir pasir. Dunia sementara. Yang abadi ni Allah Ta'ala ni kita kena betulkan. Jangan kita sombong diri. Jangan kita rasa ada harapan tentang dunia. Jangan. Harapan kita pada Allah sekarang ni. Harapan kita bila-bila pun dengan Allah. Usahakan betul-betul lah. Saya ni cakap ni dah sampai dah. Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Malam tadi saya mimpi, tidur kejap dalam pukul. Anak saya balik pukul 12. Dekat pukul 12. Saya terjaga kejap, tidak dapat tidur kejap. Lepas tu dia masak-masak benda lah, lapar tengah malam. Saya terlelap saya mimpi Habib Omar bin Salim bin Hafiz daripada Yaman, ulama terkenal tu. Tak pernah saya mimpi dia. Saya mimpi dia datang, dia cium tangan saya. Bukan saya nak banggakan diri, saya sebenarnya saya nak cium tangan dia. Saya cakap ni, alamak, ni Alul Bait, aku sayang. Saya nak pergi je. Dia cium tangan saya pun cium tangan dia. Saya cium pipi dia. Dia kata, dia gembira, dia kata, kita sama-sama dapat berjuang nanti ni. Tak lama lagi. Dia gembira, dia dengan saya tu lama dalam mimpi tu. Gembira sama-sama kita jadi pejuang maknanya. Maksud dia gitulah. Dia pun cara dia, saya cara sama-sama gitu. Dia setuju dengan saya pun setuju dengan cara dia. Macam itulah ibarat dia. Kita bergabung. Dia gembira lah. Gembira kita dapat besar. Sama nanti nak menentang musuh kita. Tu Dajjal dan pengikut-pengikut dia. Terjadi tentera Imam Mahdi. Senyum dia, Habib Omar tu. Kita nak hormat dia, dia hormat kita pula dulu. Jadi, sama-sama lah. Saya cium pipi dia. Saya semua kau ni. Keturunan Nabi, aku bangga, aku suka lah, aku sayang lah. Dia cakap macam tu. Dia pun cium saya juga. Dia sama-sama rasa sayang, menyayangi dalam mimpi. Saya jaga. Ya Allah. Tak pernah aku mimpi macam ni. Seronok jumpa keturunan Nabi ni. Dia bagi tanda maknanya. Tanda tu dah dekat tu. Bagi saya dah memang. Kalau bagi saya dah berlaku lah. Dah. Tapi nak bagi tahu dah. Lagi kita yakin lagi benda. Betul tak? Habib Omar, semua siapa yang tak kenal, ulama terkenal tu kan, daripada Yaman tu, Tarim tu. Jadi bersiaplah, susunlah seberapa banyak mungkin, ambil akidah tu lah. Akidah kuat. Tauhid tu kuatnya. Tauhid akidah kita kuatkan, simpan banyak-banyak kuat. Sebab kita nak hadapi ke depan ni akan, kalau tak kuat kita dengan Allah tauhid, out kita. Berapa banyak. Tengah malam tu banyak.
Surah Kahfi banyak-banyak. Tak usah kira, rasa nak baca. Sebab kita duduk kat rumah ni, habiskan dengan itu. Sesuaikan dengan penghujung zaman ni, surah Kahfi banyak kan. Hari-hari baca pun tak apa. Sebab dia dah sesuai dengan waktu kita ni. Nabi kata surah Kahfi tu penting. Nanti kita masa kita tu Dajjal tu datang, satu hari rasa setahun. Ada satu hari yang Dajjal datang tu, hari pertama tu, setahun. Nabi SAW kata. Lepas tu satu hari tu sebulan. Lepas tu satu hari tu seminggu. Lepas tu satu hari tu sama macam satu hari kita. Apa makna Nabi bagi tahu gitu bila Dajjal tu datang? Pertama sekali tu satu hari tu rasa rasa setahun. Satu hari rasa setahun macam mana tu? Lepas tu dah habis tu baru sebulan pula. Satu hari tu lamanya tu. Satu hari yang Dajjal ada tu. Maknanya semua berapa? 1000 berapa ratus tahun apa ni setahun berapa bulan Dajjal ada. Tak? Waktu Dajjal tu tak panjang macam tu. Tapi satu hari bayangkan rasa setahun coba ya. Macam mana gitu? Sayyidatina Aisyah isteri Rasulullah tanya, habis waktu tu macam mana solat? Solat tu dah tak ikut pada matahari. Dia dah ikut pada waktu kamu. Tengok ya jam. Sebab apa Rasulullah kata? Gelap aja. Contohlah gelap je. Gelap apa semua dah elektrik semua tak ada, semua habus apa ni, Allah Ta'ala menutupi kabut tu. Matahari jalan tapi dia dah tutup. Matahari tak dapat nak suluh kat bumi. Setahun masa Dajjal ada tu. Tak tahu malaikat-malaikat ketutup bumi ni ke? Tak tahu. Tapi Rasulullah bagi tahu itulah maksudnya. Maknanya kamu tak tahu matahari itu. Bukan maknanya Dajjal tu setahun. Setahun kan? Satu hari setahun mula tu. Maknanya bukan makna matahari itu. Matahari tak keluar. Tapi dia selaput dia menutupi tadi. Dengan dukhan apa? Asap yang tebal. Hingga kita tak tahu matahari itu suluh bila. Setahun jadi macam tu. Itu kiamat kecil lah tu. Bagi tahu. Lepas tu sebulan. Lepas tu baru hari macam biasa berlangsung. Balik. Itu yang dimaksudkan tadi. Nanti kita akan mengalami yang setahun yang ni tadi. Allah. Kita tak tahu asap tebal macam mana entah. Dengan manusia sakit sana, sakit sini, mati sana, mati sini. Tu tadi. Yang bunuh-bunuh yang ni dalam keadaan kegelapan ni semua. Makan tak makan. Macam duduk dalam kubur lah. Mana gelap ni manjang. Setahun gelap aja. Matahari ada tapi kesulitan tadi dengan dukhan tadi kita bila nak siang ni. Lepas tu hidup dalam keadaan tekanan aja. Lagilah rasa lama betul. Iya rasa lama. Macam kita duduk di sini, kita rasa seminggu kejap je kan? Betul? Nanti cuba kalau nak rasa lama, duduk kat kubur. Duduklah kat kubur. 3 hari duduk kat kubur, jangan keluar mana-mana. Lama tak rasa? Lamalah. Gelap je duduk dalam tu kan? Lama tak? Lama. Tapi ini lagi Allah Ta'ala masukkan setahun tu lagi. Dia lamakan macam mana tak tahu. Sensaranya kita, susahnya kita. Jadi tu banyakkan surah Al-Kahf. Baca surah Kahfi. Sebab surah Kahfi ni dia akan merasa kita sekejap. Seperti mana penduduk Kahfi tu, dia tidur 309 tahun baru dia sedar. Dia ingatkan dia tidur baru 1 malam. Yang kawan kata, baru 12 jam lah. Pasal kita tak ada perubahan apa-apa. Kan? Macam biasa. Tak apalah. Pergi bawa duit. Bawa duit tu baru tahu. Duit tu dah 309 tahunnya duit. Zaman Raja Zalim dulu. Dia pun terperanjat. Baru dia tahu. Punya dia tidur dah 300. Jadi bila kita amalkan tu, insya-Allah dia akan jadi percepat. Yang setahun tadi kita dah rasa cepat. Orang lain rasa lambat. Sebab dia tak amalkan. Yang mana Rasulullah suruh. Tanda-tanda kiamat. Nak masuk kiamat ni kena apa? Dajjal dah turun kan. Kena baca. Sekarang ni kena mula baca. Jangan dah jadi orang nak baca.
Kita tak nampak. Sekarang ni dah mula jadi. Apa mula jadi? Dajjal belum turun. Dia tak lama lagi bapak moyang dia turun. Bos dia turun. Tanda dia, anak-anak dia Yahudi ni dah mula nak hantarkan tadi. Sihir-sihirnya tadi. Sihir-sihir dia kata. Dah kena dah banyak. Sihir-sihir kita ni banyak dah kena. Ulama' paling banyak kena. Ni belum Dajjal. Kalau Dajjal turun, lagilah banyak ulama' yang sujud dengan dia. Ikut jadi pengikut Dajjal pun ada ulama' dia. Itu pasal Rasulullah kata, baca surah Kahfi. Nanti Allah yang lindung. Macam mana cara Allah lindung? Jangan tanya. Dimudahkan kita. Tak tahu selesai Dajjal tu dah habis. Tak tahu senang kita berada di bawah panji-panji. Tapi buatlah, Rasulullah bagi tahu. Jangan bila dah jadi nak buat sekarang ni. Nabi suruh seminggu sekali baca 1 hingga 110 surah Kahfi. Dan hafal 10 ayat pertama 1 hingga 10. Dan juga ayat penghabisan 100 hingga 110. Hafalkan. Baca hari-hari. Apa sebab dia? Nabi tahu. Nabi kata inilah cara nak bentengkan kau. Pasal Nabi dah nampak. Tapi kita buat tak indah. Belum lagi kiamat dah. Lama lagi. Orang masih sebut nama Allah lagi. Kita punya alasan gitu. Alasan gitu. Lepas tu kita tak bertindak apa-apa pula. Kita dengan Allah. Kan bahaya tu. Kalau kau alasan macam tu, kau bertambah dekat dengan Allah, okey lagi lah. Ini kau lagi dah jauh lagi. Ya Allah. Tertipunya tadi. Kita menghadapi masyarakat kita yang beginilah. Seperti mana Nabi Nuh ajak buat kapal duduk atas gunung. Buat kapal. Dia ketawakan Nabi Nuh. Macam itulah kita kena. Kita dah nampak dah. Dia ketawa kita. Kita cakap jangan. Betulnya. Dia olok-olokkan kita. Dia apa Nabi Nuh ni? Dia buat kapal atas gunung pula. Buat kat laut dia sudahlah. Dia tak tahu ombak pukul macam mana dia. Nabi Nuh dah nampak kan dia buat. Lama Nabi Nuh nak siapkan. Siapi berapa lama dia orang ketawakan Nabi Nuh. Tu macam kita lah kita ni. Dia olok-olokkan dia apa ni. Alah ni semua ni. Dia kata kita ni apa. Terlampau taksub sangat lah apalah ni. Takut-takutkan masyarakat lah ni dia kata. Kita tak ada masa lah nak takut-takutkan. Benda yang kita dah nampak takut-takutkan apa? Engkau dah kena belitan Yahudi dah ikut riba, ikut sistem dia punya lama dia pun dia. Aku nak takutkan apa? Engkau dah masuk duduk dalam tu dah. Aku takutkan kau keluar. Kalau kau tak keluar, kau tak nampak engkau dah terkena zihir dah lama. Ikut sistem Yahudi. Daripada bangun tidur sampai kehidupan kau, sampai kau nak tidur, semua Yahudi punya sistem kau pakai. Tapi kau kata dengan Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mulut kau. Tapi Allah dah bagi tahu. Kau cakap macam mana pun, keluar dulu. Baru kau kata minta pada Allah, ihdinas sirat. Sekarang kau tak keluar lagi. Kau duduk dalam ekor Yahudi, kau kata, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Itu kau tak faham tu. Ataupun kau buat-buat tak apa. Kau menutupi kebenaran. Seolah-olah kau, ya Allah, aku dah mohon pada engkau, ya Allah, mengampun. Engkau bukan bermohon. Engkau sebenarnya sebelum bermohon, Allah suruh keluar dulu. Sebelum kau mohon, kau keluar dulu daripada tempat yang Allah keluar, tempat najis tu tadi. Bila kau bersih, baru kau mohon. Sekarang kau duduk dalam tong najis, kau mohon, macam mana nak Allah Ta'ala nak ijabahkan? Jadi biar logik dah. Dan kau pun biarkan. Alah, janji aku dah mohon. Kau bermain dengan rencana kau, hawa nafsu kau sendiri. Kau nak olok-olokkan Allah Ta'ala kononnya. Allah tahu. Kau jangan, dalam diri kau semua Allah tahu. Orang lain kau boleh tipu lah semua, ulama semua. Tapi Allah kau tak boleh tipu. Allah tahu. Dalam hati kau sebenarnya, kau ikut ikut kedirian kau. Kau bukan takut pada Allah. Padahal kau tahu Allah yang berkuasa. Tapi kau tatap juga nak rencana kau tidak. Itu yang jadi. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala lindungi kita dengan rahmat. Bukan kita dah hebat. Tapi bersyukur, ya Allah, kau bagi aku rahmat kau. Aku dapat. Kalau tak ada rahmat kau, ya Allah, aku lagi teruk mungkin lagi. Syukur ya. Kita bersyukur.
Allah bagi kita skrip kita begini. Bukan kita ni hebat, tapi dah Allah tentukan skrip kita pergi dengan rahmat dia. Alhamdulillah ya Allah. Syukur ya Allah. Janganlah bagi aku berpaling kepada lain ya Allah. Kita dah Allah Ta'ala selamatkan dah. Dah amankan kita ya Allah. Jadi kalau kita mati pun kita ridho Allah dah selamatkan kita. Jadi kita pula nak tunjukkan tadi hadis, sampaikan. Bukan sampaikan kita boleh bagi hidayah, kita sampaikan apa yang kita dapat, kebenaran yang Allah bagi pada kita. Yang aku nak bagi tahu kau sebenarnya dah ada dalam diri kau, tapi engkau tutupi tu ya. Bukan aku nak bagi, engkau dah ada dalam diri kau sir rahsia Allah, nikmat yang besar, tapi engkau tutup. Kau nampak yang kecil, yang besar dalam diri kau tadi, yang telah datang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu telah datang tu Allah Ta'ala hantar dalam masuk. Engkau dah ada dah, engkau tutupi tadi. Cuma engkau singkap balik menyesal lah. Bukan aku nak bagi engkau kenal pada tu. Engkau dah ada benda tu. Rahsia tu dah ada dalam diri engkau. Cuma engkau menutupi. Aku nak bagi tahu engkau buka. Yang kalau aku hanya bagi tahu je. Kau tak perlu cari Allah, tak perlu. Dia dah ada dah dekat dengan kau. Cuma engkau tutupi dengan kediri yang kesombongan kau, hawa nafsu kau, sifat mazumah kau. Kau tompok kegelapan hingga tertutup sir Nurullah tu, Nur Muhammad yang cukup indah tadi. Macam mana nak cakap lah? Jadi dia tak ada tempat, dia terlalu dekat. Bersihkan cepat kembali, keluar daripada akronim Yahudi, sistem Yahudi. Kalau lama sangat nanti lagi susah. Menjerit mohon pada Allah, ya Allah aku tak mampu, selamatkan aku ya Allah. Nanti Allah akan hantar pertolongan siapa-siapa nanti. Di sisi Allah akan hantar. Jadi yang pentingnya kita kena sedar. Sekarang kita masih lagi berbala-bala, kita tak nak keluar. Allah Ta'ala hantar macam-macam cara suruh keluar. Kau masih lagi nak melayan kata. Nantilah, itulah ni. Jadi jangan salahkan bila dah sampai ajal, dah sampai nanti tak boleh berunduh ke depan sesaat, ke belakang pun tak boleh. Jangan sampai tolonglah Allah aku ni hidup. Jangan sampai tadi gitu. Itu tak guna dah penyesalan. Tempat-tempat tu tempat kekal abadi. Dunia ni dia nak tengok kita sementara ni macam mana. Adakah kita kenal Allah atau kenal diri kenal Allah? Kalau tak kenal diri tak kenal Allah, janganlah. Aku dia bagi hidup pada kau tak kenal siapa yang bagi aku hidup pada kau. Dan bila engkau tahu diri engkau dijadikan oleh Allah, tapi engkau menutupi. Kau kata tak pernah, aku ni jadi daripada ni binatang ni. Engkau macam-macam kau berbalah. Padahal kau tahu dalam kau Allah memang bagi tahu pembeza antara masin dan tawar, hak dengan dah ada dalam diri manusia. Allah bagi itu, Allah tak nyaya. Tapi engkau pura-pura tutup, bohong. Kau buat kazibah. Kau bohong. Sebenarnya kau bohong diri kau. Nanti kat dalam masyarakat, tangan kau bercakap, mulut kau diam, tangan apa yang kau buat memang betul. Kau mengaku kau yang salah. Jadi tak ada alasan. Kita tak boleh nyoal Allah Ta'ala. Kita yang disok doa. Sebab Allah bagi macam-macam rahmat dia. Aku nak soal Allah Ta'ala, tak boleh. Engkau mengaku silap je lah. Balik kepada Allah, balik sistem Allah Ta'ala, balik 24 jam, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim, ila siratul mustaqim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana melimpah kurnianya dengan rahmatnya dapatlah kita bersama-sama mendengar tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada petang ini adalah sesuatu maklumat yang amat berharga bagi saya, dan untuk yang lain-lain yang mendengar ni, diharapkan agar menghargai apa yang telah diungkapkan penceritaan pada petang ini, iaitu
banyak tips-tips dan poin-poin cerita yang menyatakan tentang kiamat kecil yang sudah pun berlaku pada ketika ini. So kita haruslah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali apa? Kembali macam mana? Bukan kita menyebut kembali saja, tapi kembalinya iaitu jangan ada pengakuan tentang diri. Jangan mengaku adanya diri. Itulah yang dikatakan dua unsur, iaitu la ilaha illallah, nafi, buat penafian diri, yang mengisbatkan hanya dia yang mengesahkan pada diri keesaannya jua. Dia saja, bukan kita. Itulah sebenarnya. Itulah yang Allah Taala dan yang mana Allah Taala bagi tahu dekat Rasulullah SAW, akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mengakui ada diri. Itu sebenarnya. Jadi poin penting pada penceritaan pada petang ni iaitu bersedia kita tu seperti mana yang dah dinampakkan ni, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun dah buka YouTube tentera Afghanistan dan sebagainya. Dia menakluk Afghanistan tu berapa lama. Bukanlah kata dia baru ni dia takluk, sebelum ni dia dah memang dalam keadaan kemenangan. Nyata kemenangan dia. Sebab apa? Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menjalankan yang Rasulullah ajar. La ilaha illallah aja sebenarnya. Tapi jangan kita memandang la ilaha illallah tu amat mudah, amat sebut mudah, tapi kita tak meyakini dan mengimani tadi tu. Kita tidak yang Rasulullah kata perang daripada kedirian tadi tu. Jangan ada kedirian diri kita tu. Tu Rasulullah tegaskan kat situ. Dia benar-benar dia tegaskan yang ada hanya Allah. Yang ada Allah je yang mengesahkan pada diri keesaannya. Semua dia ajar yang tu. Itu yang dikata poin yang Rasulullah ajar tu. Asas tu pernah jadi kuat dah sebenarnya. Bila dia berubah dan sebagainya, Saidina Umar, Saidina Abu Bakar. Jadi saya pun mengajak, bukanlah kata apa, saya pun mengajak semua sekali, seperti mana yang amalan Rasulullah SAW ajar, iaitu surah Al-Kahfi. Pada ketika ini, dalam keadaan yang singkat ini, teruskan. Saya pun sama-sama, bukan kata saya cakap je, saya pun sama-sama juga. Saya pun tak berdaya juga, tapi Allah Ta'ala yang meletakkan rahmat dia tadi tu. Sama-sama kita surah Al-Kahfi setiap hari, bagi tahu mak bapak kita yang kalau kata yang masih hidup lagi, adik-beradik kita, kakak-kakak kita, sahabat handai kita, kaum keluarga kita yang terdekat. Jadi dia orang pun boleh sampaikan yang kepada yang lain tu, insya-Allah, termasuk dengan solat tahajud malam. Kita jangan anggap kita ni yang kuat. Mana benda tengah-tengah malam tu nak bangun, bayangkan. Tapi bukan kita menyatakan diri kita, tak. Sebenarnya di atas rahmat dia. Kita pun Allah Ta'ala nyatakan jangan ada diri. Jadi macam mana kondisi masing-masing dia akan faham lah. Siapa yang dengar ni, kalau dia dengar apa kondisi yang sebenarnya. Kalau kondisi dalam diri kita ni masih merasai diri, dia Allahu'alam lah, dia rasa susah lah. Tapi kita merasai sebenarnya dia lah. Yang sebelum ni Ustaz ada bagi tips-tips yang sebenarnya, yang mana itu pun daripada ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya mengharapkan semoga apa yang talk pada petang ini, yang mana penting ni, sampaikanlah sebagaimana yang tadi, amalan-amalan yang penting tadi, sampaikan kepada kawan-kawan sahabat anda semua, rakan-rakan YouTube ni, sampaikan. Kita buat terus, jangan berdiam diri, jangan dengar saja, jangan berdiam diri, teruskan, terus buat, jangan berlengah-lengah masa kita dah nampak, tidak nampak tadi tu yang Ustaz cerita tadi. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada luahan, pada qurahan yang dalaman, kalimat-kalimat suci daripada dalam diri saudara kita. Betul-betul merasa nak menyelamatkan dirinya dan juga kita semua. Bukan kata-kata untuk nakkan pujian, nakkan sanjungan, nakkan balasan, tak ada. Kata-kata suci tu yang keluar daripada saudara kita tu adalah nakkan kita ni selamat. Selamat tu dengan apa? Selamat tu dengan Allah. Bukan duduk di samping sesiapa, tapi duduk di samping Allah hingga hilang kedirian. Tak ada lagi antara kita dan antara
siapa-siapa pun. Yang ada hanya dia semata-mata. Esa zat dia, esa sifat dia, esa afal dia, esa asma dia. Semua esa je semua dia. Je satu je. Apa pun kita lihat, apa pun kita rasa, tak ada kejadian kita. Jadi itulah kesucian yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan dengan kesucian Ruhullah tadi. Isa Ruhullah. Sebab apa Ruhullah? Kesucian sifatnya tu tadi, Nabi Isa tadi, hingga tak ada kedirian dia. Kesucian tadi digelarkan Ruhullah. Ruhullah ni ya Allah, maknanya dia roh dia tu roh Allah dah. Tapi kita roh kita pun kita tak kenal. Ya, masih lagi ada kedirian kita, nak mana macam mana kita nak kenal roh? Tu kan urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh